الشافي بسم الله الكافي بسم الله العافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بعد السماء. ورد الإمام علي أبو بكر السكران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني اهتدت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاء أرض الله بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بالسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس
وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan pelbagai nikmat, yang menjadikan kita penuh dengan segala apa yang Allah jadikan pada kita, nikmat yang besar, yakni nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan Allah jadikan kita mampu bernafas, bergerak, mencerap segala panca indera. Moga-moga kita menggunakan segala nikmat yang diberikan itu dalam keadaan yang terbaik, mencapai keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya juga limpah kurnia nikmat dan rahmah, kepada para sahabat, tabi'in, ulama-ulama, muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. Jadi insya-Allah bertemu kembali minggu ini. Ingat lagi tak? Tak ingat tak tahulah, bahaya masalah ingatan. Jadi masa saya baca doa Wirdul Imam Ali Abaqah Sakran, okey tak? Tak ada rasa macam nak histeria ke? Tak ada? Kalau ada tu kena rawat cepat insyaAllah. Tu wirid yang digunakan untuk rawatan Islam. Jadi saya baca untuk pagar. Jadi insyaAllah moga-moga selamat dah insyaAllah. Susah juga kalau ceramah macam-macam. Jadi insyaAllah kita kembali membuka kitab Pelita Penuntut Terjemah Risalah Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allim bagi Al-Alamah Asy-Syaikh Zarnuji. Ini soalan 31 je. Itu kan banyak je. Tak baca lagi. Hilang lah. Tak apa, yang minggu lepas saya tak baca, boleh tulis balik lah. Boleh tulis balik insyaAllah. Kalau ada soalan, boleh tanya soalan nanti. Saya akan bacakan dulu kitab, nanti kita akan ada ruang dan peluang untuk soal jawab. Mungkin dalam pukul 9.30-9.40 ni insyaAllah. Jadi kita mulakan dengan membaca kitab Pelita Penuntut. Hari itu kita sudah berada pada muka surat yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris daripada bawah. Preview yang lepas. Cerita lepas cerita apa? Iaitu berkenaan kaifiah ataupun apakah hakikat ilmu dan juga kelebihannya. Dan kita dah tahu bahawa penting belajar ilmu, khususnya 3 ilmu asas, iaitu ilmu fardu. Yang pertama nama dia tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga pandai dah. Tahu nampak macam ustazah sikit. Dan dalam kitab ni menekankan 3 perkara tu juga. Jadi sesambung yang baru ni. Wajiblah atas orang-orang. Tu jumpa tak? Sama ada kitab yang belakang sana kitab.
Berkata muallif rahimahullah ta'ala, yakni Syekh Zarnuji, wajiblah. Apa maksud wajib? Buat dapat pahala, tinggal dapat itu wajib. Wajiblah atas orang-orang Islam itu menuntuti ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang tu perkara yang jatuh baginya pada kelakuan, iaitu apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Wajib kita menuntut ilmu yang kita gunakan dalam kehidupan. Iaitu 3 perkara tu sebenarnya dengan betul. Yang pertama, tauhid adalah berkenaan pengurusan pemikiran. Tulis siapa dah ada pek kertas tulis. Bila cerita tentang ilmu tauhid ialah pengurusan pemikiran. Siapa belajar tauhid, otak dia mantap, jiwa dia teguh. Yang kedua, ilmu fiqh. Ilmu fiqh adalah pengurusan tindakan dan perkataan. Jadi siapa yang belajar ilmu fiqh, dia akan belajar macam mana dia bertindak dan berkata-kata. Di sebelah saya, Ustaz sini ya. Masya Ustaz. Ini nanti kalau ada soalan belakang Al-Quran, Ustaz Khairi akan jawab. Yang lepas pun boleh Ustaz Khairi jawab lagi, tak apa. Yang what to nanti siap Ustaz Khairi dia baca. Yang boleh Ustaz Khairi nanti nak baca kan. Ustaz Khairi dia baca apa? 12 qiraat. 10 qiraat Ustaz Khairi membaca. Qiraat atau tak qiraat? Cara baca Al-Quran dia ada pelbagai, tapi kita menggunakan Imam Hafs. Imam Hafs. Tu. Tahu nanti bertanya. Kalau baca Al-Quran, tanya. Yang lain pun boleh tanya juga. Nanti kita tengoklah mana senang bagi, kita bagi je deh. InsyaAllah. Okey, mana cerita lupa dah dia. Fiqh adalah pengurusan tindakan dan juga perkataan. Orang belajar fiqh, dia pandai menguruskan tindakan dia. Dalam ibadat, ada tindakan solat, ada tindakan harta, pengurusan harta, ada tindakan. Dan setiap tindakan itu ada perkataan-perkataan yang perlu dijaga. Sebab itu ada lafaz niat, ada lafaz perkataan, muamalat dia. Itu fiqh. Adapun tasawuf adalah pengurusan emosi dan akhlak. Bila kita belajar ilmu tasawuf, kita boleh uruskan emosi kita dan akhlak kita. Itu hebat orang belajar fardu ain. Jadi adalah berkenaan bagaimana kita nak menguruskan kehidupan seharian kita. Bila kita mampu uruskan pemikiran, uruskan tindakan, uruskan perkataan, dan uruskan emosi dan akhlak, insya-Allah kita akan jadi manusia, individu yang cemerlang. Belajar fardu ain. Itu mantap belajar fardu ain. Cuma kita belajar kat sekolah dalam silibus pendidikan Islam, dia dah pecah tu. Dia dah pecah-pecah. Jadi kita tak, kadang-kadang ada tak bab tauhid, ada belajar kan bab tauhid, cuma dia pecah lebih lagi. Jadi kita tak tahu mana satu fardu ain, mana satu fardu kifayah. Contoh sirah fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah. Bab alam kubur, fardu ain ke fardu kifayah? Fardu kifayah. Dia kalau ikut asasnya memang fardu ain jika kita punya kepercayaan, iaitu kita percaya dan yakin bahawa selepas kematian adanya alam barzakh, itu fardu ain. Tapi macam mana keadaan alam barzakh secara mendalam, itu fardu kifayah. Contoh lagi, kalau kita mati, roh kita ke mana? Roh kita masa kita meninggal, roh kita ke mana? Jangan kata meninggal dulu kau tahu tak? Kecil nak yang kita sepanjang kita belajar lah. Biasanya bila kita meninggal, siapa pernah belajar? Meninggal
mereka Israel mencabut nyawa kita, lalu kita berpisah jasad dengan roh. Roh tu gimana? Jalan-jalan. Roh gimana? Terbakar? Ke barzah tu? Awal lagi, sabar. Kalau kita tengok cerita lah, cuba tengok cerita dalam TV, pernah tengok cerita hantu tak? Pernah eh? Okey, kalau contoh cerita hantu rempit kan, pernah tengok cerita hantu rempit? Zizan tak? Lepas dia kena langgar, dia meninggal kan? Roh dia tak apa buat? Dia tengok mayat ni, betul tak akidah? Salah tu. Siapa pegang akidah macam tu, sesat tu. Iya. Yang ada juga kepercayaan Melayu, kalau perempuan mengandung kena bunuh, jadi apa? Tahu pernah tengok ke? Betul tak? Memang betul. Bayi tu, budak tu, bayi tu, dia jadi apa? Tahu lah. Biasa buat amal lah. Dahsyat. Dan kalau orang mati, dia tak wafi, dia nak balas dendam, jadi apa? Bocor. Lain macam betul tak? Penting kita. Dan dalam cerita kita tengok selalu tu, apa dia cerita? Sebab itulah bila tengok cerita hantu, ni tengok apa tu? Bila tengok cerita hantu, kena belajar tauhid. Kalau tidak, banyak sesat. Banyak, saya kata hampir sekarang ni 99.999999999% semua salah akidah. Yang kosong aku tak tahu mana, tapi macam sikit tu ada lah. Tapi kebanyakan dia, siapa yang percaya orang mati, roh orang mati menjadi hantu, maka itu ajaran sesat. Siapa berpegang macam tu kena bertaubat. Dalam TV biar dia cakap-cakap je. Batu suruh belajar. Kita tengok saja tak belajar, tu yang sesat. Baik tu kena hati-hati. Bila tengok TV ni, kena tengok balik, belajar balik. Jangan terima tu. Dan yang hantu ni apa dia? Jin. Roh takkan jadi hantu. Tulis sikit. Roh takkan jadi hantu. Yang kata hantu ni jin. Dia bukan hantu pun, jin. Tu je. Hantu raya, jin yang dibela. Dah tu lah. Saka, jin juga. Ada ustaz, saya pernah dengar, orang tanya saya lah, dia kata ustaz, yang ada seorang tu dia mati, dia macam tahu sebiji tentang diri orang tu. Dia tahu tentang semua harta ke apa, dia tahu. Itu apa dia? Tu jin juga, jin qarin, tapi dia boleh menyerupai orang yang sama seperti sebab apa? Bila lahir anak Adam, maka bersamanya lahirlah qarin. Dia sama-sama. Jadi dia tahu kehidupan kita tu macam mana. Kalau dia nak cerita, dia boleh cerita A to Z perangai kita. Sebiji. Tapi dia bukan roh, dia adalah jin. Lain macam belajar malam ni. Tak cukup tu. Tak lain macam pula ni. Tu cerita dia. Okey. Saya cerita sikit lah. Roh bila tercabut daripada jasad, roh akan naik ke langit. Dia akan naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai langit ketujuh. Kalau langit pertama, dia akan ditapis oleh para malaikat. Ini sabit dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa, setiap langit tu dia ada tapisan-tapisan dia. Saya lupa dia punya tapisan tu. Boleh tengok nanti kita rujuk hadis tu. Cuma kita nak beritahu, bila tak lepas langit tersebut, maka roh tersebut akan dicampakkan kembali masuk ke dalam jasad yang telah dikebumikan. Maknanya
Bila masuknya roh ke dalam jasad, bila masa mana kita dah tanam mayat tersebut. Dan waktu itu mereka akan berada dalam alam, nama alam barzakh. Kalau baik, dia akan naik langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, dia akan dapat rahmah, dia dapat keberkatan, lalu dimasukkan balik ke dalam jasad dalam keadaan terbaik. Itu kaedah yang betul dalam akidah. Faham eh? Lepas ni jangan salah faham lah. Orang mati tak jadi hantu. Jangan salah faham. Susah juga nak betulkan benda ni. Susah. Jadi semua itu yang kita kata, setiap apa yang kita lakukan kena ada ilmu. Begitu juga lepas ni, contohlah kat sini yang dia ambil sains, betul? Mungkin sebagai akan jadi doktor. Secara ilmu dunia ni, doktor, ilmu pendokteran itu jadi fardu ain bagi doktor. Kalau dia engineer, ilmu engineering fardu ain pada ilmu dunia. Faham tak? Ilmu dunia. Pada ilmu akhirat, tiga je tadi. Satu ilmu pecah dua, satu ilmu dunia. Kena lukis lukis sedap sikit lukis pecah dulu. Main 0 point. Ilmu pecah dua, satu ilmu dunia, satu lagi ilmu akhirat atau ilmu agama. Yang ni pecah tiga, tauhid, lepas fardu. Tak dengar suara tak ada, suara tak ada. Kenapa kena terbalik, kena charge cepatlah cakap. Okey, jelas? Okey, dah duduk balik. Jelas dah, cukup lah kau nampak lengah di lama-lama. Kita dah tua dah, umur 73 dah. Terbalik. Betul lah, 73 terbalik. Tak faham sudah lah. Dah tengok. Sebab umur jangan lama-lama, bahaya kan? Perempuan tak boleh sebab umur kan, bahaya. Okey, sambung. Barang mana kelakuan ada ia, kerana bahawasanya seseorang yang Islam itu tak dapat tidak baginya daripada sembahyang. Kalau kata dalam agama kita, dalam kehidupan kita, wajib kita sembahyang. Jadi ilmu berkenaan sembahyang menjadi wajib. Sebab sembahyang mana juga nak cerita, nantilah akan datang, kita buka kitab lain. Maka wajib atas penuntut ilmu yang boleh mengetahui dengan dia, dengan sembahyang tersebut, akan barang yang jatuh baginya sembahyang di dalam sembahyangnya, dengan kadar barang yang membawa ia dengan dia, dengan sembahyang tersebut, akan fardu sembahyang. Dia bahasa kitab macam itulah. Dan ni dia nak cerita je satu je. Kalau nak sembahyang kena ada ilmu
sembahyang. Dia sebab apa? Sembahyang itu fardu, maka ilmu belajar tentang sembahyang juga jadi fardu. Wajib tak kita kenal Allah? Wajib. Maka ilmu mengenal Allah itu jadi wajib. Wajib tak kita berakhlak mulia? Wajib. Lalu ilmu menjadikan kita berakhlak mulia jadi wajib. Itu cerita. Okay. Dan wajib pula atas menuntut ilmu agama, ilmu yang boleh mengetahui dengan dia akan barang yang lain lagi dengan kadar yang membawa ia dengan dia, dengan ilmu tersebut akan sekalian yang wajib. Mana kata segala perkara yang disyariatkan wajib bagi kita, ilmu itu jadi wajib. Faham tak? Puasa wajib tak? Puasa bulan Ramadan wajib. Maka wajib belajar ilmu berkenaan puasa bulan Ramadan. Wajib tak jadi isteri yang solehah? Wajib belajar ilmu jadi isteri solehah. Kalau tak belajar jangan kahwin. Faham? Nyusah korang. Faham? Iya betul. Namanya sama-sama insyaAllah jangan lupa. Jangan pun tap screen, like dan di share seramai mungkin insyaAllah. Lupa dah cakap tadi. Sama-sama. Kerana bahawasanya barang yang boleh sampai dengan dia, boleh sampai dengan dia perkara wajib itu, kepada menunaikan yang wajib itu adalah ia wajib. Dia ada satu hukum dalam usul fiqh. Kalau kita nanti jadi ustazah ke, kena belajar satu perkara, ilmu dia namanya usul fiqh. Apa dia? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Seulang balik dengar. Ni boleh tanya ustazah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Faham tak? Mana perkara yang tidak menjadi wajib dengan dia, melainkan dengan dia ia menjadi wajib. Kapan ni hidup tu kan? Usul fiqh itu. Saya bagi contoh lah senang. Saya nak tanya, kalau aurat lelaki, tahu tak aurat lelaki? Aurat lelaki daripada mana ke mana? Pusat dan lutut. Jangan tak lutut bayi pula. Bayi. Saya nak tanya, lutut aurat tak? Lutut aurat? Siapa jawab? Dalam kitab fiqh, lutut bukan aurat. Tak tahu kan? Tetapi wajib tutup. Faham tak faham ni? Saya ulang balik. Lutut yang aurat adalah di antara lutut dan pusat. Di antara tu aurat. Tetapi lutut itu bukan aurat. Kenapa wajib tutup? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maksudnya tidaklah menjadi lutut tu sebenarnya bukan aurat, tetapi untuk wajib menutup di antara pusat dengan lutut, lalu wajiblah menutup lutut. Faham tak? Tu kaedah dalam ilmu fiqh. Tinggi sikit lah malam ni belajar. Jadi kita kena faham. Tapi kita tutuplah lutut. Wajib tak tutup lutut? Wajib. Walaupun bukan aurat, wajib tutup supaya menyempurnakan kewajipan menutup di antara pusat dan lutut. Faham tak faham ni? Okey, saya nak tanya satu lagi topik aurat. Okey, bab aurat. Okey. Ni
Jadi dapat tak? Dapat Saya nak cerita satu lagi lah. Alang-alang. Aurat wanita itu bila tu? Bila? Okey. Dalam kitab Syafi'iyah ada tak kitab Matla'ul Badrain? Dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, itu kitab antara kitab yang digunakan oleh sekolah agama negeri Johor suatu masa dahulu. Kitab apa? Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Tak percaya tanya ustazah. Ustazah? Ustazah? Okey. Jadi dalam kitab dia nyatakan bahawa aurat wanita pecah 5. Aurat wanita pecah apa? 5. Nak cerita sikit tak? Sebab nak cerita? Boleh? Cerita sikit tak? Kena tulis lah. Tak lukis boleh? Tak lukis. Dengar ni. Okay? Yang pertama, aurat dalam solat. Tulis ni. Yang pertama, aurat dalam solat. Yang kedua, aurat wanita dengan wanita Islam dan juga lelaki mahram. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, aurat wanita dengan perempuan bukan Islam, lain. Okey. Yang keempat, aurat wanita dengan lelaki ajnabi, iaitu lelaki yang boleh kahwin. Yang kelima, aurat wanita dengan suami. Faham tak? Okey. Pasal disebut apa yang kelima ni? Sabar dulu, la ilaha illallah. Sabar. Ni kita profesional profesional. Nah. Yang pertama tadi apa? Aurat wanita dalam solat. Apa aurat wanita dalam solat? Seluruh badan kecuali muka dan tapak. Tapak tangan mana? Sini. Ini belakang. Tapak tangan tak? Tak. Dan kalau nampak badan. Tengok orang tanya ni, kalau nampak badan tak? Tak pula tadi kata aurat. Pening saya. Dalam fikir, ini sebab tu sudah dengar. Dalam fikir, termasuk tapak tangan adalah dikira belakang juga pada solat. Faham tak? Belakang ni juga dikira tapak tangan. Faham tak ni? Oh betul cerita. Muka mana muka? Okay. Muka ni ramai orang tak kenal muka. Betul. Saya tunjuk sikit muka Macam mana nak letak ni? Okey, muka ni tengok ni tulang ni ni kena anak rambut ni cuping telinga nampak. Ni sebelum ini muka lagi. Muka. Okey. Sampai atas ni. Okey. Bawah ni aurat tak? Bawah ni aurat. Kalau sembahyang nampak bawah ni, batal solat. Sebab saya tengok ada dalam TV, dia berlakon, dia berdoa sebab dia kena apa? Suami dia jahat, suami jahat, dia kena tak inai dia solat. Tapi dia solat tu nampak bawah ni. Faham tak faham ni? Tak kena fikir dia tu. Patut doa tak mampu lah rasa ni. Iya tak? Ya memang betul, doa orang perinai ni makbul. Tapi masalah dia tak jaga aurat. Ni bawahnya aurat. La ilaha illallah. Sembahyang nampak bawah ni, solat batal. Lukis dengan marker pen. Allah, kena lukis ke? Tak payah lukis. Faham tak? Faham? Okey, nanti nak tanya lebih, tanya balik. Okay. Jadi perempuan muka, kalau ada tumbuh rambut pada muka, tahu kan? Tumbuh muka. Ni kan kadang-kadang muka kita, tapi ni ada sideburn. Faham tak sideburn? Nampak itu. Rambut tu aurat tak? Tu pada muka tu, aurat tak? Aurat. Rambut wanita walaupun tumbuh pada muka tetap dikira
dikira aurat. Faham tak ni? Nah, okey. Bukan kening bukan la ilaha illallah. Dia kata rambut, ini kening, la ilaha illallah. Dia tutup macam ni. Dalam solat tak payah tutup kening, la ilaha illallah. Bukan nak tapas letip. Astagfirullah. Banyak je plak kat belakang tu. Plak apa? Oh, plak di belakang. Sekolah memang banyak plak supaya tak membazir. Betul. Kalau sekolah kalau dia sikit plak bazir, dia banyak guna elektrik. Okey. Boleh sambung lagi tak? Boleh. Kena balik dah buku ni. Okey. Baru satu aurat. Yang kedua, dengar. Yang kedua, aurat perempuan Islam dan dengan lelaki mahram, iaitu antara pusat hingga lutut. Pusat hingga lutut. Itu aurat wanita Islam dengan lelaki mahram. Antara pusat dan lutut. Sama dengan lelaki lah. Lelaki dengan lelaki. Okey. Dapat tak dapat ni? Okey. Yang ketiga, aurat wanita dengan perempuan bukan Islam. Dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, dengar betul ni. Aurat wanita Islam dengan wanita bukan Islam, iaitu seperti pakaian amah ataupun pakaian buat kerja rumah. Tahu tak? Pakai macam orang gaji. Orang Indonesia dia nak buat kerja pakai macam ni. Dia pakai t-shirt, dia pakai seluar, betul? Nampak kaki tak? Nampaklah kat kaki tu. Itulah pakaian wanita dengan wanita Islam dengan wanita bukan Islam. Itu dalam kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Faham tak cerita dia ni? Dan kalau rambut ni aurat tak dengan wanita bukan Islam? Tidak. Faham tak faham ni? Sebab memang ada pendapat para ulama mengatakan seperti seluruh badan kecuali muka dan tangan. Tapi kalau dalam kitab Matla'ul Badrain sebut, ada pendapat yang menyebutkan bahawa ialah pakaian amah buat kerja rumah. Jadi termasuknya rambut bukan aurat kepada orang bukan Islam, wanita bukan Islam. Laki dah lain lah, laki ke macam tadi. Okey, yang keempat, ni dengar, yang ni mahal. Yang ni kena dengar betul. Oh, masya-Allah, ada Matla'ul Badrain. Okey. Aurat wanita dengan lelaki ajnabi. Faham tak? Lelaki yang boleh kahwin. Okey. Cuba jawab dulu. Aurat dia apa? Sebadan. Kecuali muka dan tangan. Salah. Dalam kitab sebut, dalam Matla'ul Badrain sebut seluruh badan. Kalau susah pula nak cerita. Tak tahu. Dalam kita sebut seluruh badan. Kalau orang pakai purdah sekalipun nampak dahi itu juga aurat. Allah Akbar, susah. Sabar, jangan balik awal, sabar. Tak risau. Sabar. Belajar pergi dulu. Jangan keluar, sabar. Dengar dulu. Itu pendapat muktamad pada mazhab Syafi'i. Dalam Islam, kaedah fiqh dia ada muktamad bagi apa? Dia ada
pendapat muktamad dipanggil bukan kil apa? Allah. Dipanggil muktamad. Senang. Yang satu lagi pendapat yang lemah dipanggil kil. Faham tak kil? Pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i ada. Boleh guna? Boleh. Iaitu seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Itu pendapat lemah. Boleh guna tak? Boleh. Jadi sekarang ni lepaslah. Dah risaulah. Tapi ingat, itu bukan muktamad, itu kil. Pendapat lemah. Boleh guna? Boleh. Tapi belajarlah. Tapi biasa yang kita belajar, yang biasa dengar, orang kata seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Betul tak betul? Itu biasa kita dengar. Tapi sebenarnya kalau buka kitab, bukalah kitab-kitab besar, memang disebutkan muktamad mazhab Syafi'i seluruh. Sebab itu pernah tengok tak kat Uganda ke luar negara kan, orang dia pakai merokok, dia tutup habis. Mata pun dia tutup pakai jari. Tahu tak tu? Sebab semua seluruh badan itu pegang teguh dengan mazhab Syafi'i. Yang kita ni nak macam mana? Nak sabar je lah hidup. Ialah macam mana kita buat apa yang mampu lah. Memang kita gitu keadaan ni. Okey, boleh apa ni? Tu orang kata belajar. Tak belajar tak nampak ni. Okey, last. Aurat wanita, satu lagi. Termasuk muka dan apa? Tapak tangan. Muka tu sama macam sembahyang. Faham tak? Maksudnya ini juga aurat. Tali lepas sikit, lepas sikit. Iya, sebab itu kalau tengok ada orang jual ini, tahu tak ini? Kan dia jual ini tutup bawah tu. Beli ya. Saya tak jual. Saya kata Ustaz Khairul jual. Tak jual, itu tak jual, itu tak jual. Kalau nak nanti Ustaz Khairul boleh tolong bekalkan, insya-Allah. Last sekali, aurat wanita dengan suami. Tiada aurat. Sebab ni nombor satu. Astagfirullah. Tunggulah lepas tu dalam sekarang. Dah, tunggu. Ini hukum fikir, faham? Ya. Ni ada kawan saya di Batu. Pendapat Kil Al-Zarqani tersebut dalam kitab Syarah Mukhtasar Khalil. Dalam kitab besar pun ada. Kil dalam Matla'ul Badrain, Sabilul Muhtadin ada Kil juga. InsyaAllah nanti kita tunjuk. Ada soalan ke? Tak perasan, tak ada live ada soalan. Tak ada Okey. Jadi cukup dulu kita belajar malam ni. Dan penibak mala yakinu wajib illa biwajib. Dah faham belum? Dah faham Okey, kita berhenti kat situ dulu. Berhenti dulu situ. Jadi kita akan masuk soal jawab. Boleh tak boleh? Boleh. Nampak macam jauh banyak sangat. Kita tak sempat nanti. Boleh? Jadi insyaAllah kita tanda dulu, tanda. Cara tanda kalau ada kitab mana tempat berhenti tu, tulis tarikh. Tarikh hari ni berhenti. Tu cara dia. Okey. Sambung dengan soal jawab. Tu Ustaz Khairi nak jawab dulu. Nanti saya jawab lepas ni. Sabar mana. Dia koyak ke atas apa tahu bicaranya. Ketat, bukan ketat boleh mesti ni Okey, semacam Ustaz, kalau tak tahu rukun dalam rukun ni, yang semua itu kan, betul? Dalam solat ada rukun solat, betul? Contoh Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun solat. Dalam rukun solat ada syarat membaca Al-Fatihah atau rukun tu. Sama juga rukun membaca Al-Fatihah ada 10. Dalam kitab apa? Dalam kitab Safinatun Najah disebut. Tak tahu rukun. Dia gini,
kena belajar. Kalau belajar kita tak tahu dan salah, maka dia tanya ni, wajib ke ganti balik solat? Ya, wajib kalau salah. Kalau kita belajar, yang kita belajar tu salah, ataupun kita tak belajar, kita solat dengan kaedah yang salah, maka tak sah solat. Kalau tak sah solat, wajib ganti. Sebab tu belajar betul, bab solat belajar betul. Nanti minta ustazah buat. Dah buat belum khusus solat, tahsin solat? Belum? Dah buat belum? Dah? Dah kita tak tahu pula ni. Ada tekan betul ke tak? Jangan umum. Saya tengok zaman sekarang, kadang-kadang buat khusus solat, dia tak betul-betul tekan. Satu lagi tak, macam saya sebut tadi, dalam solat, dalam rukun ada rukun atau syarat rukun tersebut. Tapi kadang-kadang dia tak cerita. Tu yang susah. Kalau nak cerita macam mana, kena buka kitab baru nampak. Sebenarnya yang ni nenek moyang kita belajar gitu. Zaman kita sekarang ni dia jadi lemah ilmu dia. Nanti minta ustazah ejah lagi buat betul-betul, kesian lah tanpa tahu. Contoh lagi, tahiyat. Tahiyat pun ada. Tahiyat dalam kitab, kena buka kitab Safinatul Najah. Kena buka baru dapat. Sebab tu saya ingat, kalau buat tahsinus solat, pemantapan solat, buka kitab Safinah, tak dapat. Bukan main belajar umum, tak dapat. Susah. Mesti belajar kitab. Itulah jawapannya ni, insyaAllah. Kalau dapat buat. Ada ke soalan? Kecil. Tapi nantilah orang ni baru dah sampai. Lama lah. Kalau anak rambut tumbuh sampai kening, la ilaha illallah. Ada tu. Ada ke? Dia macam betul? Betul ke ni? Tak kalah halus tak apa. Dia bukan rambut, dia bulu, faham tak? Faham tak faham ni? Kalau dekat ni, yang rambut ni yang side bersini, macam mana lah? Dia tumbuh macam ni kat tepi ni, dia sampai sini Kalau halus, itu tak dikira rambut. Itu kira bulu je, faham tak faham? Mulai macam dahi kecil. Dia kata dahi dia kecil, kena tutup juga ke waktu salat. Kalau kata itu rambut mana kata betul kasar macam rambut, kasar macam rambut, maka kena tutup lah. Tapi jarang nak berlaku ada ke. Nanti dahi tak kena, dahi wajib kena sejadah. Rambut gini, yang atas ni, bukan sini. Daripada atas ni kena kening. Dahi kecil pun takkan rambut tumbuh kat sini. Tengok balik. Kalau kata di bulu, tak ada masalah. Bukan rambut tu, tengok balik. InsyaAllah. Saya macam budak zaman sekarang tengok muka. Dah, ni. Bahaya lah sama sekarang. Okay. Ustaz, waktu baca doa tadi, kenapa Ustaz pusingkan tangan dekat kepala? Surah. Dia tahu. Takut sesat tak ada kaitan JSP, tak ada Itulah tak kaitan dalam pakai sopot tinggi. Bukan kening. Ni rakan saya yang Ustaz Muaz ni, dia kata kening jadi bersambung. Kening sambung tak masalah. Dia kata rambut ni sampai sini. Itu yang saya confuse tu. Jadi kita tengok
Okey lah, kita jawab Waktu saya buat sur apa tu? Dalam itu kaedah yang ditunjukkan oleh amalan membaca wirid Imam Ali Abu Bakar As-Saqqaf As-Saqran. Imam yang menulis wirid ini yang memberikan cadangan. Untuk apa? Itu adalah memberi isyarat memagarkan diri. Apa maksud sur? Iaitu pagarkanlah. Jadi kaedah ini ulama yang berikan. Saya ikut je lah, jangan marah. Saya faham. Buka kitab, kalau tak percaya boleh buka kitab Syawarikul Anwar yang disusun oleh As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu ada sandaran dalam kitab. Okey, jawab boleh? Okey. Jadi kalau saya baca nanti semua boleh buat, tak ada masalah. Cuma kena faham, itu namanya pagarkanlah. Okey. Bahaya, boleh baca tak? Boleh. Ustaz, jin qarin tu sentiasa ada di kita ke? Ada? Tu sebelah. Ada. Memang duduk dekatlah dengan kita. Biarlah ke dia, jangan kacau dia. Dia tak kacau kita, cuma dia qarin ni dia suka suruh kita buat keburukan. Qarin yang tak menyuruh buat keburukan hanya qarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qarin makhluk lain, bukan makhluk lain, manusia lain, dia menyuruh keburukan. Qarin Nabi-Nabi lah, tak. Dan kenapa dia wujud? Susah nak jawab ni. Kenapa Allah jadikan? Jawapannya betul tak? Betul tak? Itu jawapannya. Tak apalah, jangan risau. Benda okey dia. Boleh bincang dia. Okey, sambung. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita orang Islam, jenazah masuk kubur. Okey, betul. Kan nanti kita kena soal. Betul. Tapi kalau jenazah tu dibakar, dan abu dicampak ke laut, dia orang mana ni? Dia orang apa ni? Dia nak tanya untuk orang bukan Muslim. Dia tak kena soal ke? Tak faham. Alam barzakh tak sama macam alam kita. Bila seseorang itu meninggal, bila ditanam, maka masuk balik dalam jasad, mereka sudah berada dalam alam barzakh. Kita nampak tu jasad tu macam langka dan sebagainya. Ini kan soal perkara gaib. Walaupun contohlah dia dibakar tu, tetap dia berada di alam barzakh. Faham? Tu dia tak cukup kan nak baca apa? Apa tak faham lagi? Apa yang tak faham? Tak faham tanya lagi. Mana kata walaupun abu dibakar, duduk mana-mana, contohnya dia tenggelam dalam air, contohnya lemas, tak jumpa, sampai mayatnya terhurai dengan air yang lama kan, duduk air lama, terhurai mayat. Dia berada di alam barzakh itu. Macam mana keadaan dia? Wallahu a'lam. Dah, tu dia. Kita pegang. Cukup kan? Okey, sambung. Salam Ustaz. Betul ke? Salam. Betul ke kalau kita masih ada masalah dengan seseorang manusia itu, boleh efek keberkatan ilmu kita? Betul? Kalau kita tak puati dengan cikgu kita ataupun cikgu terasa hati kita, memang efek ilmu. Bukan kata guru je, termasuk nanti kita akan baca dalam kitab kita menuntut, termasuklah rakan kita. Kalau kawan kita terasa hati
jamaah malam ni. Batu belajar kau dapat tu. Tu. Nanti kita akan lalu dari risau. Lebih kurang minggu 11 lah, saya lupa. Jangan salah, tak lama lah. Mungkin dalam 20 tahun lagi kita bincang tentang tak, bukan apa, sebab sebulan 2 kali pasal 4 nak habis ni sebab lagu dah. Tak apalah, nanti boleh tengok. Awak dah follow belum Pertubuhan Pencinta Ilmu? Dah? Atau balik lagi? Okey. Dah tulis belum? Dah follow Pertubuhan Pencinta Ilmu. Siapa tak follow, ilmu tak berkat. Faham tak? Pak Cahaya tanya Ustaz Khairi kan tak berkat. Ustaz Khairi pukul 3 selalu live dalam ni artis ni. Dah mana? N. Betul ke kalau tak minta maaf kita akan susah untuk ilmu? Betul lah. Dah saya jelas. Ada soalan lagi tak? Dah Nabi. Assalam Ustaz. Assalam pula. Kenapa haji tak boleh tutup muka? Kenapa haji tak boleh tutup muka? Sebab syariat dia contoh. Jawapannya gitu lah. Syariatnya begitu. Jadi ikut je lah. La ilaha illallah. Apa lagi? Memang syariat. Faham tak faham ni? Tidak boleh tertutup kan? Pakai topi tak boleh. Pakai topi tak boleh juga. Okey. Ada soalan? Dah cukup. Ada soalan? Kalau dah cukup, dah biar. Ada soalan lagi tak? Dah faham Siapa Okey, alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala. Quran lah. Nak jawab Quran, nak baca Quran. Betul lah. Boleh, saya serah Ustaz Khairi, boleh? Nanti Ustaz Khairi kalau baca doa tu lah, tutup, boleh? Nanti insyaAllah. Jangan tepuk, dah tepuk. Surah, okey. Saya persilakan Ustaz Khairi sekarang. Yang lain pun jangan balik. Jangan lupa follow, tap screen, share mana-mana insyaAllah. Diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa soalan? Buat bukan? Ya, kenapa dengan awak tu kan? Demo? What do tu dah demo lah tu. Kalau full bukan demo. Oh, nak tahulah. Nak tahulah. Kalau nak tahu boleh buka YouTube je lah. Buka YouTube lagi banyak. Aduh, saya okey, saya cerita sikit lah pasal qiraat ni kan. Baik. Dalam pembacaan Al-Quran, ni saya tak cerita panjang lah, ni secara ringkasnya. Dia ada beberapa jenis bacaan. Dan kenapa orang kata kenapa ada bacaan ini? Kerana setiap kita panggil percakapan lah kan, pembacaan manusia ni, orang ni, dia berbeza-beza. Macam contoh, kalau setiap orang lah kan, baca dia berbeza-beza. Macam contoh, antara kalau dekat Asia lah, bukan Asia, kalau macam dekat banyak-banyak negara belah Asia, dia punya lahjah dia yang paling orang kata paling TikTok lah, paling sempurna. Kenapa? Kerana itu keistimewaan orang Asia, terutama belah Malaysia, Indonesia, Brunei.
Itu antara, kerana apa? Kerana lidah kita antara lidah yang paling fleksibel lah. Senang kata kita boleh baca apa-apa huruf dengan makhraj yang betul. Itu dia, itu kelebihan kita lah. Jangan tanya pula, Ustaz, kenapa saya tak boleh? Itu masalah sendiri. Itu kena melatih ya. Baik. Berbeza dengan orang-orang di negara lain, macam contoh belah-belah Arab. Kan, belah-belah Arab ataupun belah-belah Yaman, belah-belah Pakistan. Mereka punya baca tu beza. Ada yang tak boleh sebut huruf hamzah, huruf A tak boleh sebut. Kita rasa benda tu macam basic, macam takkan pelik kalau sebut huruf A, tapi itulah yang berlaku. Jadi kerana itu ada beberapa jenis qiraat lah. Kan? Dan qiraat ini walaupun pembacaannya berbeza, tetapi tidak mengubah makna Al-Quran tersebut. Jadi seperti yang ditanyakan pada minggu lepas tanya pasal tu kan. Jadi saya baca yang qiraat yang tu je lah. Qiraat lain tu tak payah baca lah, panjang. Baik, tu banyak qiraat. Jadi saya bacakan, itu adalah qiraat Imam Hamzah. Imam Khalaf an Hamzah. Itu apa? Kalau nak sebut pasal qiraat, dia macam satu imam, dia ada lebih kurang dalam 5 ke 10 wajah. Wajah tu apa? Berbeza-beza lah dia punya cara bacaan dia. Dan saya ambil satu wajah je lah, iaitu wajah daripada qiraat Imam Khalaf an Hamzah, ataupun lebih dikenali sebagai qiraat Imam Hamzah. Saya ingat lupa, tapi dah berlatih juga lah. Kan? Kalau ada yang tersalah ke, minta maaf lah. Kalau dekat dalam live kan ada salah, minta maaf dulu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, walal akhiratu khairul laka minal ula, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. Seperti itu ya. Itu satu wajah, ada banyak wajah lagi, tapi insya-Allah itu sahaja setakat pada malam ini. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa وتنفرج بالقرب وتقضى بالهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل.
InsyaAllah jumpa lagi. Jangan lupa follow InsyaAllah. Terima kasih.